Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Biamin bin Ahmad selaku pensyarah subjek BMMB 3163 Kebudayaan Kebahasaan. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tugasan 3 yang bertajuk Perkembangan dan Perubahan Budaya Melayu. Tugasan ini akan dibentangkan oleh saya sendiri, Muhammad Amir bin Ahmad Nazari, dan juga rakan saya, Lailatul Qadarina binti Roziki. Agenda pembentangan pada hari ini adalah yang pertama, pengaruh Hindu-Buddha, yang kedua, pengaruh Arab, yang ketiga, pengaruh Cina, dan yang terakhir adalah pengaruh Barat. Kesemua pengaruh ini kita akan lihat menerusi dari segi aspek sosio-politik, sosio-ekonomi dan sosio-budaya, mengambil kira sebelum dan selepas pengaruh ini terhadap alam Melayu. Kita akan beralih kepada pengaruh yang pertama, iaitu pengaruh Hindu-Buddha. Sebelum kedatangan Islam, ajaran agama Hindu dan Buddha telah bertapak terlebih dahulu di tanah Melayu. Ajaran agama Hindu dan Buddha pada amnya hanya mementingkan aspek-aspek upacara pendewaan kepada dewi-dewi demi kepentingan golongan masyarakat atasan sahaja. Masyarakat umum pada ketika itu lebih tertumpu kepada cabang kesenian daripada unsur falsafah, kesesuaian dan tradisi tempatan. Manakala unsur-unsur kesusasteraan Melayu yang wujud pada masa tersebut hanya tertumpu kepada golongan istana dan disampaikan dalam bentuk lisan sahaja. Unsur-unsur budaya Hindu yang diterima dalam budaya Melayu adalah lebih bertujuan bagi mengisi kekosongan dan memperbaiki unsur-unsur yang telah ada. Walaupun begitu, proses penyesuaian dilakukan dari masa ke semasa bagi menentukan unsur-unsur itu dapat menjadi sebahagian daripada keperluan harian. Seterusnya, saya akan membincangkan pengaruh Hindu-Buddha dari segi aspek sosiopolitik, sosioekonomi dan juga sosiobudaya. Baiklah, yang pertama adalah aspek sosiopolitik. Pengaruh Hindu-Buddha telah memberi kesan juga kepada bidang politik. Hal ini kerana dewa pada ketika itu dianggap sebagai makhluk supernatural ataupun manifestasi daripada Tuhan. Pada ketika itu juga, raja dianggap sebagai bayangan Tuhan. Sehubungan dengan itu, dalam pentadbiran khususnya dalam pemerintahan raja, raja adalah berkuasa mutlak sekiranya seseorang individu itu mengingkari atau melanggar perintah, maka seseorang itu dianggap sebagai mendahaka dan tidak akan diampun oleh raja. Oleh itu, raja berhak dalam penentuan kebahagiaan hidup dan di dunia dan dunia yang akan datang. Seterusnya, pada ketika itu juga, masyarakat Melayu pada zaman kerajaan tersebut mengamalkan kepercayaan politisme. Politisme ini bermaksud satu bentuk kepercayaan yang mengakui bahawa terdapat lebih dari satu Tuhan atau pemujaan banyak Tuhan seperti dewa dan dewi yang dipuja di kuil bersama dengan upacara dan mitologi tertentu. Seterusnya, bagi bidang sosioekonomi pula, pengaruh Hindu-Buddha telah meninggalkan kesan yang sangat ketara di kalangan rakyat dan masyarakat Asia Tenggara, khususnya di alam Melayu dalam bidang sosioekonomi. Pada zaman tersebut, raja dianggap sebagai pemerintah yang wajib ditaati. Rakyat ataupun masyarakat daripada strata bawahan yang terdiri daripada nelayan dan petani terpaksa membayar ufti yang berupa bentuk emas ataupun cukai daripada hasil pekerjaan mereka kepada raja melalui pegawai-pegawai raja yang dilantik khas untuk melaksanakan kutipan cukai daripada rakyat kelas bawahan. Berdasarkan slide tersebut, kita dapat lihat terdapat kitaran yang mana yang pertama adalah susunan hierarki. Kemudian yang kedua, perdagangan rempah ratus. Dan yang ketiga adalah pembayaran ufti, emas atau cukai. Kitaran ini saling berhubung kait antara satu sama lain dalam bidang sosioekonomi bagi pengaruh Hindu-Buddha. Disebabkan terdapatnya susunan hierarki seperti gambar di bawah, susunan hierarki ini disusun dalam mengikut susunan kasta ataupun kasta yang pengaruhnya datang daripada India. Masyarakat pada zaman itu hanya mampu mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosialnya sahaja. Dari aspek ekonomi masyarakat pada zaman tersebut tidak mampu lagi untuk menaik taraf kehidupan mereka
kepada taraf yang lebih baik kerana susunan hierarki yang mengikut kasta adalah sebahagian daripada kepercayaan keagamaan. Selain daripada itu, ajaran Hindu-Buddha ini juga menganjurkan raja sebagai Cakravin ataupun raja yang memerintah di dunia atas apa jua kekuatan, sama ada agama ataupun ketenteraan. Baiklah, kita bergerak kepada aspek sosio-budaya. Akibat daripada pengaruh Hindu-Buddha ini, terdapat juga kesan ke atas bidang sosioekonomi. Bidang sosioekonomi ini meliputi adat resam masyarakat, misalnya adat perkahwinan, drama pementasan, tulisan Sanskrit, tarian seni dan adat melenggang perut. Saya nak gariskan dekat sini adalah adat melenggang perut. Adat melenggang perut yang diamalkan dalam masyarakat Melayu merupakan sebahagian daripada kegiatan perbidanan tradisional. Amalan ini dilakukan oleh wanita yang bakal melahirkan anak sulung mereka pada ketika kandungan berusia 7 bulan. Antara tujuan utama adalah untuk menjauhkan malapetaka dan segala bahaya terhadap ibu mengandung dan yang akan bakal melahirkan anak. Kemudian, kita juga dapat lihat banyak tarian-tarian keagamaan telah diadaptasi menjadi sebahagian tarian seni dan kebudayaan di India dan telah meresapi ke dalam masyarakat alam Melayu pada ketika itu. Ciri-ciri Indianisasi ini juga dapat dilihat dengan jelas terhadap kesenian tempatan yang berunsur India yang berevolusi menerusi penyebaran agama Hindu. Pengaruh konsep drama dan pementasannya juga diadaptasi daripada kitab-kitab Hindu dan tulisan daripada India. Cerita-cerita mitos agama Hindu tersebut juga telah disadur menjadi versi kesusasteraan dan seni budaya. Cerita-cerita mitos ini akan dipamerkan melalui teater pada masyarakat ketika itu. Seterusnya, dalam bidang tulisan pula, tulisan yang utama pada zaman Hindu-Buddha adalah tulisan Nagari Pallava dan Sanskrit. Maka wujudlah juga bahasa yang berbeza, iaitu bahasa dalam istana yang digunakan oleh golongan bangsawan dan manakala bahasa luar istana oleh golongan rakyat biasa. Kemudian kita akan beralih kepada pengaruh Arab. Kedatangan perkembangan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada alam Melayu sehingga mengubah masyarakatnya menjadi bertamadun. Perubahan ini layak disebut sebagai Melayu baru. Hal ini kerana melibatkan perubahan dalaman dan rupa bentuk luaran. Perubahan ini boleh diistilahkan sebagai perubahan jiwa dan rupa masyarakat Melayu. Perubahan jiwa ini berpunca daripada perubahan dalaman, iaitu daripada kepercayaan animism yang diamalkan oleh masyarakat Hindu-Buddha pada ketika itu dan bersifat khayalan kepada kepercayaan akidah tauhid terhadap Tuhan yang selaras dengan akal rasional dan dalil yang nyata. Begitulah juga perubahan terhadap aspek ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Baiklah, yang pertama kita akan menelusuri dahulu bahagian sosiopolitik. Kedatangan Islam telah memberi perubahan terhadap sistem politik. Contohnya, agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi di Melaka. Sehubungan dengan itu, kita dapat lihat beberapa institusi Islam telah didirikan bagi membantu mengukuhkan sistem pentadbiran berasaskan Islam. Antara institusi yang didirikan adalah Jabatan Agama Islam dan Syariah. Selain itu, Kitab Undang-Undang Laut dan Hukum Kanun Melaka telah dihasilkan bagi panduan masyarakat bersama. Beberapa jawatan seperti kadi, imam dan sebagainya diwujudkan bagi melaksanakan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ini. Konsep Dewa Raja pada suatu ketika dahulu pada suatu pengaruh Hindu-Buddha telah ditukar kepada konsep Sultan. Ia merupakan satu gelaran kepada orang yang diamanahkan untuk mentadbir sesebuah negeri dan pada masa yang sama berperanan sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Kepatuhan dan ketaatan pada Sultan adalah kepatuhan yang bersyarat, bukan kepatuhan mutlak seperti konsep Dewa Raja dahulu. Dari segi pentadbiran, kita dapat lihat Kerajaan Melayu Melaka ditadbir oleh seorang Sultan dan mempunyai kuasa penuh dalam urusan pentadbiran negara. Sultan dianggap juga berperanan sebagai ketua dalam agama Islam dan ketua negara.
Pada masa yang sama, Sultan juga bertanggungjawab bagi memastikan pentadbiran dapat dijalankan dengan baik dan juga berkesan. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada aspek sosioekonomi. Beberapa aspek perubahan yang dibawa oleh Islam di alam Melayu ini melalui aspek sosioekonomi. Antaranya adalah kita dapat lihat terbentuknya satu sistem keuangan di bawah pentadbiran yang dinamakan Baitul Mal. Baitul Mal ini dibentuk sebagai badan untuk menguruskan kewangan negara, dan juga badan ini juga telah menjadi pusat kewangan bagi orang-orang Islam. Semua hasil kutipan sama ada dalam bentuk cukai atau sebagainya disimpan di Baitul Mal. Kemudian amalan seperti riba, penindasan dan penipuan dihalang sama sekali dalam Islam dan dianggap satu dosa. Kemudian Islam juga telah memerintahkan umatnya supaya membayar zakat, menggalakkan sedekah, wakaf dan sebagainya. Semua ini adalah bertujuan untuk menggalakkan orang Islam saling membantu antara satu sama lain. Cara ini akhirnya akan mewujudkan semangat persaudaraan yang lebih erat di kalangan orang Islam. Baiklah, aspek yang ketiga adalah aspek sosio-budaya. Aspek sosial budaya ni, sistem sosial Islam telah mengandungi beberapa peraturan dan nilai-nilai murni yang lengkap untuk semua dan sesuai untuk semua orang pada bila-bila masa dan kekal relevan hingga kini. Selepas kedatangan pengaruh tamadun Islam, kita dapat lihat masyarakat Melayu yang dahulunya mengamal sistem kasta berdasarkan ajaran Hindu-Buddha telah menghapuskan sistem tersebut dan menolak perhambaan sesama manusia. Islam telah mengajar manusia supaya menghayati hidup secara sama rata dan adil. Pengaruh Islam juga dapat dilihat dari segi seni bina. Islam telah merumuskan bahawa seni bina ialah ciptaan bentuk yang mengandungi ataupun mempunyai nilai estetik yang berpadu kepada nilai dan etika Islam. Kemudian dari segi adat pula kita dapat lihat walaupun Islam telah bertapak lama di alam Melayu, tetapi setengah masyarakat Melayu tetap mengamalkan adat resam nenek moyang tetapi masih berada dalam landasan Islam. Sebagai contohnya, saya bagi contoh, semasa dalam kandungan, ibu bapa disarankan untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Hal ini bagi menjaga suruhan-suruhan agama dan tidak meninggalkan suruhan agama semasa ibu mengandung. Yang kedua adalah contoh lain adalah sebaik sahaja bayi dilahirkan, bapa ataupun datuk akan mengazankan bayi tersebut jika bayi tersebut adalah lelaki atau mengiqamahkan jika bayi tersebut perempuan. Pengaruh Islam juga dapat dilihat dari aspek bahasa. Kedatangan Islam secara tidak langsung telah memartabatkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ilmu pengetahuan dan penyebaran dakwah di alam Melayu. Dan bahasa Melayu pada ketika itu dianggap sebagai lingua franca di rantau kepulauan Melayu pada ketika itu. Seterusnya kita beralih kepada rakan saya. Seterusnya, mari kita lihat dari segi pengaruh Cina terhadap budaya Melayu dari segi sosioekonomi dan sosiobudaya. Sebelum itu, mari kita perkenalkan apa itu pengaruh Cina. Kemasukan orang Cina ke tanah Melayu secara beramai-ramai berlaku pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20. Hubungan Cina dan Melayu ini telah wujud sejak zaman dinasti Han lagi. Zaman kegemilangan antara hubungan Cina dan Melayu ini adalah antara pada zaman Kesultanan Melayu dan dinasti Ming pada abad ke-15. Orang Cina di Malaysia merupakan kaum kedua terbesar selepas Melayu yang tinggal di Malaysia. Malaysia dan China telah lama menjalinkan hubungan diplomatik iaitu menerusi politik dan perdagangan sejak berabad lagi. Pertama sekali, mari kita lihat dari segi pengaruh China terhadap sosioekonomi Melayu. Yang pertama, masyarakat Melayu menceburi bidang ekonomi dan perniagaan. Menurut sejarah, pelaksanaan dasar pecah perintah oleh penjajah British telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi ataupun budaya. Umpamanya, orang-orang Cina tinggal di bandar-bandar untuk menjalankan perniagaan atau sebagai pelombong di kawasan lombong, manakala orang Melayu pula tinggal di luar bandar dan kampung-kampung.
dan bekerja sebagai petani atau nelayan kecil. Berdasarkan kepakaran-kepakaran melalui orang-orang Cina, masyarakat Melayu mula berminat dan menceburi bidang ekonomi dan perniagaan untuk meningkatkan hasil ekonomi sara diri mereka. Bermula dari titik itu, lahirlah para peniaga atau usahawan-usahawan dalam kalangan masyarakat Melayu. Seterusnya, kedua pengaruh Cina terhadap sosioekonomi ialah mengubah sistem ekonomi tradisional kepada ekonomi moden. Pada hakikatnya, seperti mana yang kita tahu, kegiatan ekonomi orang-orang Melayu adalah bercorak sara diri. Sebagai contoh, kegiatan penanaman padi atau penangkap ikan adalah bertujuan untuk bekalan keluarga atau ekonomi sara diri keluarga sahaja. Kedatangan buruh Cina dari Cina telah mencetuskan pelbagai kegiatan, seterusnya telah merancakkan ekonomi tradisional di tanah Melayu. Hal ini membuktikan atau menunjukkan sistem ekonomi sara diri, iaitu sistem ekonomi tradisional, mula berubah kepada ekonomi yang lebih moden, iaitu ekonomi yang lebih sistematik dan menepati keperluan semasa masyarakat. Seterusnya, mari kita lihat pengaruh Cina terhadap sosio budaya masyarakat Melayu, iaitu penyerapan bahasa Cina ke dalam kosakata bahasa Melayu. Seperti mana kita tahu, orang Cina yang dibawa masuk ke tanah Melayu akan bekerja sebagai pelombong di kawasan-kawasan lombong. Dalam hal ini, perhubungan antara masyarakat Melayu dan masyarakat Cina telah menyebabkan kosakata bahasa Cina meresap ke dalam bahasa Melayu. Kebanyakan bahasa pinjaman terdiri daripada bahasa Cina yang terdapat dalam bahasa Melayu yang mengekalkan bunyi dan makna asal dalam bahasa Cina seperti mana yang dilampirkan. Sebagai contoh, perkataan cukup juga adalah berdasarkan pinjaman bahasa Cina. Nenek, tong, samsing, kongsi, kailan dan lain-lain lagi. Seterusnya, mari kita lihat dari segi pengaruh Barat terhadap budaya Melayu. Pengaruh Barat bermula dengan penjajahan di tanah Melayu. Kronologi ini bermula pada tahun 1511, iaitu pada Melaka jatuh ke tangan Portugis, dan bermula dari tahun inilah tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Selepas itu, tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan akhirnya jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. British telah mula campur tangan dalam semua urusan pentadbiran tanah Melayu dengan bantuan pembesar-pembesar negeri. Pengaruh Barat dalam kebudayaan Melayu sememangnya sangat jelas. Pengaruhnya boleh dilihat dari aspek sosiopolitik, sosioekonomi dan sosiobudaya. Pertama sekali, dari segi sosiopolitik Barat telah memperkenalkan sistem demokrasi. Sistem ini telah berjaya menghapuskan sistem feudal Melayu pada zaman itu yang mengamalkan pemerintahan beraja. Demokrasi ini mengutamakan suara rakyat dan rakyat yang berkuasa penuh dalam penentuan pemimpin mereka. Terdapat pelbagai jenis demokrasi yang diperkenalkan oleh Barat, antaranya demokrasi berparlimen. Malaysia salah satunya telah mengamalkan demokrasi berparlimen sejak mendapat kemerdekaan dari British. Demokrasi berparlimen ini diamalkan di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan. Seterusnya, dari aspek sosioekonomi, pengaruh Barat terhadap budaya Melayu, iaitu yang pertama, mengamalkan sistem ekonomi secara kapitalis, iaitu yang menjadikan faedah sebagai asasnya. Contohnya dalam berhutang, penghutang akan dikenakan faedah sebanyak seberapa banyak peratus dari jumlah yang dipinjam. Ini sebenarnya menindas penghutang dengan faedah yang dikenakan. Yang kedua,
Barat juga memperkenalkan sistem ekonomi sosialis, iaitu produk atau pendapatan rakyat akan menjadi milik kerajaan. Ini kelihatan berat sebelah, tapi pelaksanaan undang-undang buruh telah ditubuhkan untuk melindungi hak pengusaha agar kelihatan lebih saksama. Seterusnya, sistem ekonomi campuran juga diperkenalkan dan sistem ini adalah gabungan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Ekonomi masyarakat Malaysia juga dibahagikan mengikut bangsa semasa penjajahan barat yang mengamalkan dasar pecah perintah. Ini menyebabkan berlaku jurang perbezaan ekonomi antara Melayu, Cina dan India. Seterusnya, dari aspek sosio-budaya pula, seni hiburan barat telah diperkenalkan. Dunia mula diperkenalkan dengan aliran-aliran muzik barat yang pelbagai, antaranya kumpulan-kumpulan artis yang beraliran rock, balada, pop, jazz dan lain-lain. Baiklah, setiap aliran ini mempunyai identiti dan imej yang tersendiri. Seni hiburan barat ini menjadi ikutan negara lain termasuklah Malaysia. Hal ini telah menyebabkan seni tradisional sudah mula dipinggirkan sehingga ke hari ini. Seni reka bentuk pula boleh dilihat dari bangunan-bangunan yang dibina dengan reka bentuk yang dianggap moden oleh orang ramai. Contohnya Menara Berkembar Petronas. Dibina dengan berkonsepkan silinder yang dicetuskan idea oleh Barat.